Tahu mana kata utama salah satunya? Nabi ni tiap-tiap kali lepas sembahyang jemaah. Lepas tu mai tanya, sahabat ni mana tak nampak Ada orang kata, dia ada halangan keuzuran dan sebagainya. Jom pergi tengok. Dia kata. Ataupun tanya, mananya, ini ada orang sakit tak? Sampai tanya aku tu, ada sahabat kita yang sakit tak ni? Dan siapa? Punya prihatinnya Nabi untuk pergi ziarah. Yang ni menunjukkan salah satu ukhuwah bertambah dan sebagainya. Kita pun kena ikut perangai tu. Maksudnya lambat lepas dengar orang sakit, kita berasa nak pergi, tapi kena jaga adab. Kena mengaji juga adab. Jangan saya lagi taupi teropa pergi ya tuan-tuan. Pergi tengok orang sakit, pergi pukul berapa? Pergi pukul 12.30 tengah hari. Tengah orang nak masak nasi sikitnya syok. Kau tu tumbuk sambai apa semua. Buat bergulai menguap-menguap. Alhamdulillah. Mari tengok orang sakit no. Alhamdulillah, langkah kanan aku hari ni moderah pula dalam keadaan tadi jaga. Satu. Yang paling nak kena jaga semua adab, iaitulah Nabi sebut dalam hadis masa paling minima. Maksudnya pi tu jangan duduk lama-lama. Kawan sakit, lepas tu duduk pi tanya lah, mai seorang tanya, lah kenapa ni? No, dia pun cerita lah, Allah, apa naik motor langgar lembu tu duduk tengah jalan, dia pula tengok nak nikah jalan, tak tengok kiri kanan pula. Allah. No, aku pun tak sedap, lampu tak ada langgar. Mai seorang lagi pula, kenapa ni? Jenuh. Puluh orang mai tanya, jenuh nak jawab, lah senang, rakam. Rakam. Tu orang sakit tu rakam. Mai seorang tak kenapa ni? Okey, tak tekan. Dia buat bang. Payah cerita kawan sakit. Mai tanya duk layan apa? Kita pi orang kata apa, sekadar menunjukkan simpati kita. Yang tu maknanya. Lepas tu bersembang pun jangan duk sembang deras-deras. Jangan duk kacau dia satu. Lepas tu kalau kata dia tak mau bersembang, dia pun duk sakit tak bersembang, kita jangan duk sembang dengan member kita. Sembang pula, aku baru tengok kemarin dulu lah, lagu ni mati lah, main ni lagu ni dia sakit lah, habis lagi tak terpakai. Kawan tu dengar habis lah tuan-tuan. Kita nak bagi dia seronok, dia dengar lagu tu, dia pun habis. Aku pun tak berapa hari dah orang ni. Memang betul lah, kita kena fikir bab mati, tapi jagalah. Kalau orang sebut kita betul lagu mana tuan-tuan. Ayam ni kita kena jaga adab tu kena jaga. Baik itu Sayyidina Osman sebut dalam satu asar dia. Sayyidina Osman kata apa tuan-tuan? Sayyidina Osman kata, iaitulah iyadul marid fadilatun, wattiqazul wasiyati faridatun. Ziarah orang sakit hukumnya sunat. Sunat ziarah orang sakit, tapi saling berpesan di antara satu sama lain hukumnya fardu. Maksudnya tugas kita bila pergi ziarah orang sakit, gembirakan dia. Tak apa, lama sembuh lah. Yang ni ujian daripada Allah. Nabi Ayub pun sakit. Kita pergi bagi motivasi kat dia. Lepas tu kita pun habaklah. Maknanya dalam keadaan tadi, iaitulah ingatlah banyak kepada Allah. Ibadat jangan tinggal. Itu fardu, bukan ziarah. Ziarah tu sunat. Itu fardu habis besar. Lepas tu orang sakit pun bagi pula kat kita, hang pun kena ingat juga, ini aku sakit, esok hang pun akan sakit juga. Malah itu saling berpesan di antara satu sama lain. Itu fardu. Itu cara kita tuan-tuan. Itu cara kita adab yang diajar oleh Nabi SAW. Kita belajar daripada Nabi ni. Yang ni lah kita nak ambil iktibar. Baik. Bila tu dalam tahun Hajjatul Wida. Bila Hajjatul Wida, iaitulah 9 Zulhijjah. Kalau tak salah saya lah, saya pun ingat lupa 9 Hijrah. Iaitulah Hajjatul Wida ni apa dia? Haji terakhir Nabi SAW. Cerita ni di mana ni? Di Mekah. Di Mekah tuan-tuan. Apa saya? Iaitulah maknanya saat pun dia pi juga sama-sama dengan Nabi untuk menunaikan Hajjatul Wida. Baik. Tahun haji Rasulullah SAW yang penghabisan. Kataku, hari saat kata bila duk sembang Nabi pun dah dapat tanya habaq apa semua. Maka kemudiannya Sa'ad ni tanya Nabi SAW. Kataku, kata Sa'ad, ya Rasulullah, sebagaimana yang Tuan lihat, sesungguhnya penyakitku ini telah berat.
Baik Rasulullah, tengok aku lagu ni lah. No, talih pirah, maknanya kira teruk sangat dah ni. Nah, pasal nak tunggu mati lah kot dalam keadaan tadi. Habis Rasulullah tanya, nak tanya apa? Dia pun kata, dan saya ada mempunyai harta tetapi tidak berwaris selain seorang anak perempuanku. Dia kata dia harta banyak, tapi yang tinggal harta dia pun nak waris ni anak perempuan dia yang seorang. Tak ada siapa dah nak waris, anak perempuan dia seorang yang waris. Okey, masalah dia bila tinggal anak perempuan seorang, dari segi faraid harta dia esok ni, anak perempuan tu kalau dari segi faraid hanya dapat setengah lagi baitul mal. Walaupun anak perempuan dia iaitulah tunggal, tak kira. Yang tu dari segi faraid dia lagu tu disedap oleh Allah Taala. Nah, lalu tak apalah, bukan masalah tak anak perempuan dia tu. Masalah dia lagu ni, apakah saya akan bersedekah dengan iaitulah 2/3 daripada harta aku. Maksudnya lagu ni, maksudnya dia kata bila aku nak mati ni, aku nak buat pahala lagi banyak. Aku nak buat pahala kebajikan lagi banyak. Lah aku nak sedekah harta aku 2/3 daripada harta aku. Maksudnya kalau harta dia contohlah ada 9,000, 6,000 aku nak sedekah. Boleh tak? Tanya Rasulullah ni. Maknanya aku nak sedekah 2/3 daripada harta aku. Tidak. Okey, Nabi kata tidak, tak boleh. Tak boleh, jawab beliau, tak boleh. Lepas itu pula dia tanya lagi, separuh ya Rasulullah, setengah boleh tak? Setengah ada harta. Tadi banyak lagi lah 2/3. 2/3 banyak lagi lah. Ni separuh, ni setengah. Setengah harta aku pun nak sedekah lagi lah. Nah, ni sedekah nak dah sedekah. Nyat tanya aku lagi, tidak. Nah, maka Nabi kata, jawab beliau tidak. 1/3, 1/3 boleh tak? Ulasku sekali lagi. 1/3 boleh tak? Jawab, maka beliau menjawab 1/3. Maksud 1/3 ni boleh lah. 1/3 boleh. Dia nak sedekah 1/3 dari harta dia boleh. Dan 1/3 itu banyak atau besar? Apa maksud dia? Maksudnya, tapi 1/3 tu pun kira banyak sangat tu. Maksud lagu tu lah. Kenapa harus? Tadi kita heran pula. Apa dia tahu 1/3 dan 1/3 itu banyak atau besar? Maksudnya lagu ni. Nabi kata ni reaksi Nabi. 1/3 boleh. 1/3 boleh. Tapi ingat 1/3 tu pun banyak sangat tu. Itu persoalan dia dalam kat tadi. Apa dalil nak bang? Dalil nak bang kata kalau boleh sikit pun tak apa. Kalau boleh 1/4. Pasal walaupun Nabi izin 1/3, tapi sebaik-baiknya korang betul lagi bagus. 1/4 darta ke, 1/5 darta ke, 1/6 ke, 1/8 pun tak apa. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Pasal apa? Pasal apa kena minimal? Lah kita terus tengok lagi, kita ambil hukum dulu. Yang ni kalau kita ambil kaedah sebagai sumber hukum kepada, iaitulah salah satu kalau kita mengaji fiqh, kalau kita buka bab muamalat, dia ada nama babul hajr. Apa dia babul hajr? Bab menegah menguasai harta. Dia ada orang-orang yang tak boleh menguasai harta. Siapa dia? Iaitulah orang yang dinamakan mahjur alaih. Salah satu mahjur alaih tak boleh kuasai harta ialah orang yang sakit, maka dia teruk tak diyakini sembuh. Maknanya dia tak boleh menguasai harta dia kecuali 1/3 daripada harta dia. Macam contohlah, kita ni, kita kata harta aku ni, contoh aku nak wasiat kepada seorang, dia nak bagi ke anak sulung dia, anak lain semua tak mau bagi. Boleh tak? Boleh, hak dia, harta dia. Kau suka dia berikan siapa pun. Tapi ingat masa duk sihat. Kalau sakit pun sakit yang boleh sembuh, bukan sakit yang tak diyakini sembuh. Masa tu dia boleh. Tapi bila dia sakit teruk tak ada dia kena sembuh. Kalau dia wasiat bagi semua kat anak sulung dia pun hanya setakat 1/3 sahaja. Sebab milik dia waktu tu yang dia boleh kuasai hanya 1/3. 2/3 lagi hak waris. Tak boleh kacau. Yang tu kena pride. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Begitu juga kisah ni. Kisah ni nak buat apa tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah? Yang ni punca hukum dia, iaitulah Nabi kata hanya 1/3 sahaja. Tu dia nak sedekah, bukan nak wakaf, bukan dia nak bagi kat siapa-siapa, cuma nak sedekah. Boleh tak? Tak boleh. Pasal 1/3 saja boleh.
1/3 harta dia saja yang boleh. Apa siapa? Dia dapat kuasai harta dia pun hanya 1/3. Hak lain tak boleh. Yang tu hak waris. Apa dia hak waris dia? Siapa dia? Kalau hak waris ni, hak anak perempuan dia dan hak siapa dia? Iaitulah hak Baitul Mal. Itu maknanya pasal apa Nabi tak bagi duk hora tak ketawa hala ataupun kalau katanya ni bukan tak ketawa hala, yang ni baguslah makna dia sedekah. Pasal apa Nabi tak bagi bersedekah lebih daripada 1/3? Iaitulah yang ni Nabi kata, dan maka sesungguhnya engkau lebih baik meninggalkan waris-warismu sebagai orang kaya. Tu maksud dia. Maksudnya lebih baik kita tinggal, maknanya ahli keluarga kita, Tuhan nak terima harta kita, anak-anak kita, biar kita tinggal harta kepada mereka. Supaya apa? Daripada aku tinggal, daripada kau tinggalkan mereka, bangsa mengemih daripada orang. Lebih baik kita dah ada harta, tak ada harta tu lain lah. Kita ni tak ada harta apa, kita nak buat macam mana tak ada harta. Tapi kalau ada, lebih baik tinggal ahli keluarga kita tu. Yang mana lebih baik? Duk pergi meminta-minta kat orang kan, biar dia senang hidup. Senang hidup lah. Pasal mengemih pada orang ni hena, minta kat orang ni hena. Yang tu tuan-tuan dalam keadaan tadi tu Jasa kata, kalau pergi contoh macam ada di zaman saya, ingat lagi satu kisah bagaimana bab menunaikan haji pula. Ada, iaitulah cerita dia, ada seorang main mengadu kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku jumpa seorang manusia, dia ni bagus semualah buat haji, ibadat, pulun, semayang, sunat, apa semua. Jadi maknanya kami pun, maknanya bila dah dia duk buat ibadat banyak, kami pun nak ambil pahala sama, kami pun duk support dia. Nabi tanya, dia buat ibadat tu, dia makan, minum, guna, kami support dia. Maka apa kata Nabi? Hampa lebih baik daripada dia. Pasal apa? Pasal dia buat ibadat sampai nak kena support, sampai nak kena minta daripada orang, nak kena memeludah orang. Yang mana lebih baik? Yang lebih baik ialah kita tak bergantung kepada orang. Bergantung pada orang ni hena, tuan-tuan, hena. Macam hena tak mana tuan-tuan. Macam contohlah kita kata, bila kita bergantung kepada orang, orang tu boleh tentu kita, itu yang kata hena. Macam kita lah, contohnya apa nama, kita tak ada, bila tak ada pergi minta bantuan. Orang banyak bagi bantuan senang dia kata. Satu syarat, kalau nak bantuan, gadai akidah. Dah tak ada, minta juga gadai akidah, gadai akidah. Dia kata hina. Kalau orang ni, dia tak payah minta, nak bagi, tak mau bagi sudah. Aku tak ada heran tu baru orang yang ada harga diri. Sebab itu orang susah pun, susah yang terbaik kalau kita nak bagi, kita ulang banyak kali, ialah seorang susah yang tak meminta-minta, sebab dia ada harga diri di atas muka bumi Allah. Tu yang sebaik-baik sedekah. Ini maknanya. Baik, iaitulah maknanya lebih baik daripada kau tinggal mereka bangsa dan bermeh kepada orang. Dan kau tidak pernah sekali-kali membelanjakan sesuatu perbelanjaan untuk mencari keredaan Allah yang tidak diberi pahala kerananya, hingga apa yang kau berikan kepada isterimu juga. Itu maksud dia, tuan-tuan. Maksud dia apa? Maksud dia ialah tak usah bimbang lah. Contoh, dia nak sedekah, nak buat apa tadi? Nak cari pahala, kena keredaan Allah. Habis hak yang tinggal itu tak ada pahala. Jangan kata tak ada pahala. Hak kita bagi makan anak bini tak ada pahala. Macam kita tinggal, macam contoh, ada orang kata yang tu pahala ada lah Ustaz, tapi tak macam sedekah. Sedekah tu sukarela. Hak yang ni wajib memang kena bagi. Wajib kena bagi. Nafkah, nama pun nafkah. Suami bagi kat isteri nafkah, suami bagi kat anak nafkah. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Yang ni wajib. Itu persoalan dia. Wajib tak wajib, tanya balik, ada pahala ke tak? Ada. Syaratnya niat dia tu mesti kerana Allah Subhanahu wa taala. Niat dia tu mesti kerana Allah. Jadi yang ni yang kata tajuk kita tu niat. Maknanya tak usah bimbanglah. Yang 20 nak sedekah tu pasal apa? Maknanya ni hang tinggal kat kaum kerabat hang ni. Mana kalau kita kata contoh, kita tak sedekah memang mati, tak ada pahala. Siapa kata tak ada pahala? Hak kita tinggal bersakar pada anak bini kita tu pun apa dia? Pahala jugalah, tapi kerana Allah. Buat kerja apa pun kerana Allah dapat pahala. Macam sahabat lah, kita kata sahabat, dia buat apa pun kerana Allah. Contoh, sampai satu pangkat berkahwin kerana Allah, dapat pahala. Dia kemah dia baik.
Lepas tu bercerai kerana Allah. Ada juga bercerai kerana Allah. Oh, dapat pahala, dapat sesuatu yang baik daripada Allah. Caranya kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya dalam keadaan tadi untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik pada masalah tadi, maknanya kalau kita ambil kaedah hukum ni, iaitulah boleh tak? Boleh, 1/3 boleh. Tapi sebaik-baiknya bila dah ambil dalil daripada hadis Nabi ni, maknanya kalau kita sakit teruk, nak mati, kalau boleh bukan 1/3 lah. Makna paling kurang lagi bagus. 1/4 boleh, 1/5 boleh. Tapi saya catat tadi, saya ambil satu tempat disebut dalam beberapa kitab, antaranya kata Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dia kata, iaitulah maknanya kalau manusia turun kadar, walaupun disebut 1/3 boleh, tapi turun kadar jadi 1/4 itu lebih baik. Abdullah bin Abbas kata. Lepas tu pula, kalau ikut Sayyidina Abu Bakar pula, Sayyidina Abu Bakar kata, aku rela dengan 1/5. Dan pendapat Sayyidina Abu Bakar inilah yang paling baik sekali. Maknanya 1/5. Pasal ambil kita ra'i hadis Nabi SAW ini. Jadi 1/5 lah. Kalau kita nak sedekah juga, sedekah lah. Tapi kena ingat, sebaik-baik sedekah sama dia, adik-beradik sendiri. Dia cari orang lain pasal apa? Satu untung doa, satu untung pahala. Yang kedua untung apa? Silaturahim. Kalau kata kita nak pergi saja bagi, pakai tak bagi, baik tu maknanya sedekah. Kita sedekah sebaik-baiknya orang yang dekat dengan kita supaya lagi kuat, lagi mantap. Itu persoalannya. Kadang setengah orang tunggu, dia duduk nampak orang lain. Macam kita dah sembang dalam kuliah kita bulan lepas, main-main dia suruh sedekah tu, kawan tu pergi sedekah kat anak dia sendiri. Marah kawan tu dalam keadaan tadi. Jadi kalau ikut ambil hujah, maknanya apa? Boleh tak? Boleh. Boleh. Yang mana lebih baik? Lebih baik yang tu lah. Lagi tambah kasih sayang. Tapi jangan pula dah bagi yang tu, aku sedekah dah, nafkah tak payah bagi. Tak boleh. Itu wajib. Itu persoalan dia untuk mendapat panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda tu. Kemudian kataku lagi, tanda tuan-tuan. Habis cerita dia, tak habis lagi lah, ada banyak huraian dia. Tapi cerita dia untuk 1/3 apa semua ni, habis dekat tu lah. Kita sambung lah sebab hari ni panjang. InsyaAllah kita sambung pula dalam kuliah kita yang akan datang. Cuma untuk kesimpulan hari ni, kita mengaji tentang hukum, iaitulah bab hajru, iaitulah bab ditegah menguasai harta. Maknanya, kalau nak wasiat apa-apa pun, wasiat masa duk sihat elok. Ada juga setengah makcik dia kata tak boleh ustaz, saya tak maulah nak pi wasiat lagi, nak buat kuasa siap-siap, tak mau pasal apa? Tak lagi dia anak-anak dia hora sungguh sat lagi. Depa dah bubuh nama depa apa semua dah. Sat lagi dia bubuh kita rumah orang tua-tua. Itu masalah. Tunggu dulu. Nak tunggu bila? Dah memang kan jadi lagu tu. Tapi tu dia lah, kita tunggu, tak tahu kita sakit. Bila kita sakit tu, yang tadi kali semua, kita nak wasiat semua harta kita, tak boleh lah. Hanya 1/3 saja. Lebih hak waris. Nak buat macam mana? Itu sudah menjadi satu turutan dalam keadaan tadi untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila tanya lagu tu, macam sebut tak Ustaz, yang ni lah banyak jadi lagu tu. Nak buat macam mana Ustaz? Nak buat macam mana? Kita anggap itu habuan daripada Allah dan ujian daripada Allah lah. Nak buat macam mana? Masing-masing habuan masing-masing lah. Tu kadang-kadang kita dah tanam bagi elok, kita dah bagi agama kepada anak kita. Dia nak buat macam mana esok, yang tu kita serah kepada Allah Taala lah. Tu yang kadang-kadang kita ni kalau boleh, saya nak bagi satu poin lah, satu tip. Jangan harap dan manusia kan. Biar kita harap Allah Ta'ala. Jangan kita belas lagi 2 kata, ni aku tanam, aku bagi mengaji apa semua ni, esok kot-kot lah dia boleh bela aku. Tak usah harap. Tak apalah, dia memang tanggungjawab dia. Tapi jangan kita letak pengharapan tu. Bila letak pengharapan tu, maknanya kita harap pada siapa? Harap kepada manusia. Maknanya harap kepada Allah Ta'ala. Tanggungjawab aku bagi. Pendidikan aku bagi, yang nu aku bagi, yang ni aku bagi, yang nu aku bagi, yang nu aku bagi. Maknanya iaitulah esok aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah bila kita harap Allah Taala, anak kita akan ingat kat kita. Tapi masalah dia macam dia ingat kat anak tu, harap kat anak tu. Dia bergantung kat anak Allah Taala. Ani aku bagi mengaji tinggi-tinggi ni esok,
Hama habang pula kat anak dia anak. Dia mengaji tinggi nak esok nak kerja bagus-bagus. Biar jadi pegawai. Anak dia tanya, apa untung jadi pegawai? Boleh pergi sayur balik awal. Tak balik. Boleh beli kereta mahal-mahal, pok boleh duduk belakang, boleh melenggak, tayang kat orang kampung pula. Habis, yang ni lagi rosak. Baik itu jangan, bukan saya bukan tak bagi harap pada anak. Hari ini kena faham ni. Maksudnya, jangan letak pengharapan. Letak Allah Ta'ala. Tidak kita akan kecewa. Seraya Tuhan uji kita, kita akan kecewa. Itu persoalan dia tuan-tuan dalam keadaan tadi. No. Itu maknanya. Itu persoalan dia tuan-tuan. Pasal kita letak, contohnya, tu yang kadang kalau Mailah tak boleh buat apa dah, pencin lepas semua pun tak ada, apa semua tak ada. Maknanya apa? Dua harap kat anak lah. Tu yang bila harap kat anak, anak pun duk bagi 200 sebulan. Tak tahu anak tak tutup aurat. Awak pakcik tak tegur mai. Oh tak boleh lagi dapur tak masak. Yang tu yang tak mau tu. Yang tu yang tak mau tu tuan-tuan. Biar pergi. Kalau betul senang ya faham tuan-tuan. Kita pun duk ingat dah anak belah teruk dah. Mai tua ni nak pergi mengaji lah. Atau anak mai lungguk cucu pula. Tuan-tuan. Jawab dia kira duk main dengan pampers saya. Dulu kecil main dengan pampers anak. Mai tua duk main pampers dengan pampers cucu pula tuan-tuan. Mengaji dah tak boleh pergi dapat dah. Pasal apa? Bergantung kepada anak. Habis. Tak ada. Mai aku waktu ni aku nak dekat dengan Tuhan. Hampa tak ada mai apa lah. Nak mai sekali-sekala boleh. Nak suruh aku jaga tak ada dah. Oh kita penat jaga depa dulu. Hampa jagalah pula. Tu kaedah dia lagu tu. Saya cukup syok saya jumpa satu Tok Wan dengan satu makcik. Pak Ngah dengan Mak Ngah. Mak Ngah dengan Mak Ngah ni tuan-tuan yang saya syok saya kagum dengan pasal apa. Hampa anak-anak hampa nak pergi mana, hampa mana tak mau balik mengikut suka hampa. Dia tak ada heran pula nak teriak, masuk TV apa semua. 3 tahun dah tak balik. Tak ada. Dia tak ada nak menangis sikit pun. Pasal apa? Pasal itu tanggungjawab hampa. Hampa nak syarah. Jadi dia buat guna. Dia jenis orang yang faham. Melancong. Sat-sat pergi tengok dengan kata baru balik Vietnam. Sat-sat baru balik Singapura. Tahu ni? Pasal apa? Tambang murah lah. Tambang murah. Dia ceritakan saya dia pergi Vietnam hari tu ni. Tambang RM28 ya. Semua. Tak ni hak jenis apa kapal terbang murah ni. Tapi kamu kena pandai lah. Hang nak pergi tahun depan lah tempoh siap dah. Murah lah. Itu soalan dia. Kami kira jalan ni Ustaz. Sak-sak pergi nu Brunei, sak-sak pergi nu Ustaz ni semua. Seronok pergi tahu mana pun romantik. Malam-malam candlelight dinner dua orang. Itu persoalan dia dalam keadaan. Baik, wallahu a'lam. Cukuplah tuan-tuan dekat tu. Kita sambunglah kuliah kita yang akan datang. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah. Saya serah balik dah Ustaz dah.